Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membentangkan pengenalan bagi tajuk serangan ideologi barat terhadap pemikiran umat Islam. Umat Islam suka untuk ditewaskan dengan melalui senjata ataupun dari segi fizikal. Oleh itu, umat Islam telah menjadi sasaran pada musuhnya untuk berniat jahat untuk meruntuhkan umat Islam. Oleh itu, terdapat satu kaedah yang sangat berkesan untuk meruntuhkan agama Islam, iaitu dengan melalui penyerangan terhadap pemikiran umat Islam serta keimanan umat Islam. Oleh itu, kita akan membincangkan apakah ideologi teknologi barat yang telah digunakan untuk penyerangan pemikiran umat Islam serta faktor berlakunya penyerangan ideologi barat terhadap pemikiran umat Islam serta kesan daripada penyerangan ideologi barat terhadap pemikiran umat Islam. Definisi serangan ideologi. Serangan ideologi ataupun serangan pemikiran ini dikenali sebagai al-ghazwu dalam bahasa Arab, iaitu satu serangan yang bukan menggunakan fizikal dan tidak menggunakan senjata, kerana ia mempunyai karakteristik dan mempunyai sama seperti brainwashing dan mempunyai istilah lain seperti ideological reforms. Serangan pemikiran ini telah bermula dengan usaha westernisasi, iaitu proses pembaratan sesebuah negara. Proses westernisasi ini telah melakukan penyerangan dengan melakukan dua jalan, iaitu dengan menggunakan pendidikan dan juga media massa. Westernisasi ini juga dia telah mempunyai dua matlamat, iaitu memaksa falsafah mentalisme serta dia telah membuat tuntutan metodologi di dalam kajian. Yang kedua, dia telah mengingkari agama kerana menganggap agama ini sebagai satu tahap perkembangan yang ke belakang daripada tahap kemajuan sosial, serta dia telah membawa masuk pelbagai ideologi lain ke dalam pemikiran umat Islam seperti sekularisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme dan sebagainya. Oleh itu, dia telah memberi kesan terhadap pemikiran umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Syahirul Afrizal bin Saiful Amri. Jadi, pada hari ini saya ingin membincangkan dengan anda semua apa itu maksud kapitalisme. Kapitalisme ini adalah satu sistem ekonomi yang digunakan pada zaman terdahulu, di mana sistem ini melebih-lebihkan kuasa hak pemilik peruncit, pemborong dan orang yang berniaga, di mana orang-orang yang mempunyai barangan mempunyai kuasa yang berlebihan. Jadi kuasa yang mutlak ini diorang menggunakan untuk melakukan memonopoli barang. Diorang tidak menjual barang sehingga barang itu harganya tinggi di pasaran. Jadi disebabkan sistem ekonomi yang tidak adil ini, pada abad ke-16 berlakunya revolusi perindustrian, di mana sebelum itu mereka mempunyai kemerosotan ekonomi, di mana harga-harga barang tiba-tiba naik. Jadi pada abad ke-16 ini para golongan-golongan hamba dan para cendekiawan ini pun bersatu untuk melumpuhkan sistem ini. Jadi diorang membuat satu rusuhan di mana diorang nak merampas kuasa balik dan membuat balik sistem ekonomi yang lebih adil. Jadi ciri-ciri ekonomi sistem ini melaksanakan sistem riba, di mana peminjam wang daripada bank dikenakan kadar faedah yang telah ditetapkan oleh bank. Seterusnya, pemodal, pemborong dan orang yang berkuasa besar, diorang ni menguasai ekonomi. Jadi orang-orang lain tidak mempunyai kuasa untuk
melakukan sebarang ekonomi, melainkan orang-orang yang dah besar. Pengiklanan mereka juga terlalu melampau. Jadi setiap barang itu mereka mengenakan cukai yang sangat berlebihan. Barang daripada murah menjadi mahal. Apakah kesan kapitalisme ini terhadap iman? Islam sebenarnya telah melarang perbuatan riba, termasuklah di dalam Al-Quran. Tetapi Islam masih memandang serius terhadap ekonomi, kerana dalam hidup, duit adalah amat penting untuk menjamin kesejahteraan hidup. Dan Islam juga mengatakan tidak ada keuntungan tanpa kerja. Jadi kerja yang tidak, orang kata, kalau kita buat satu benda yang tidak ada kerja pun tiba-tiba dapat untung, Islam mengharamkan perbuatan tersebut. Okey, banyak lagi ideologi barat yang telah menyerang kita. Salah satunya juga ialah sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme ni adalah satu fahaman yang di mana untuk senang kita faham, kehidupan seseorang itu terpisah di antara agama dengan perkara yang lain. Perkara lain seperti apa? Perkara lain itu adalah apa-apa hal duniawi yang selain daripada agama. Contohnya seperti pentadbiran, ekonomi, politik dan juga sosial. Mereka yang berpegang dengan fahaman ini sudah terang lagi bersuluh yang mereka ni berniat untuk membebaskan diri mereka daripada peraturan agama yang telah ditetapkan. Pada pendapat saya, sesiapa yang bertekad dengan fahaman ni telah jauh lari daripada ajaran Islam sebenar. Ini kerana Islam mengajar kita untuk hidup secara beragama. Agamalah yang membuatkan kita bertamadun dan menaikkan martabat kita sebagai manusia. Jika kita lihat, golongan sekular hanyalah mengambil fatwa dan hukum yang mereka rasa bersesuaian dengan mereka. Sekiranya mereka tidak suka, mereka tak akan mengaplikasikan ajaran itu walaupun itu hanyalah untuk kebaikan diri mereka sendiri, bukan orang lain. Sebagai contoh, panas pakai tudung. Mereka rasa tak cantik pakai tudung, jadi mereka tak pakai tudung. Mereka rasa itu adalah batasan bagi mereka dan rasa seperti tidak bebas. Perkara ini memberikan impak yang besar kepada umat Islam kerana mereka tak mahu ikut ajaran agama yang tepat, malah mereka berani menentang ajaran Islam. Kita berjumpa lagi. Sekali lagi, saya akan menerangkan apa itu maksud humanisme. Humanisme ini paling senang dikatakan adalah satu pemikiran oleh manusia, di mana pemikiran manusia ini, diorang mengatakan bahawa tiada Tuhan. Di mana pada abad ke-14 sehinggalah abad ke-18 sebenarnya humanisme ni maksud dia masih belum difahami. Sehinggalah sekarang ini barulah para cendekiawan dapat mengupas apa itu sebenarnya latar belakang humanisme. Jadi pada ketika ini golongan-golongan humanis ni sebenarnya adalah golongan-golongan yang cerdik pandai, boleh dikatakan bertamadun. Kita akan diteruskan lagi kepada doktrin humanisme. Humanisme menurut Ali Syahati, human ini menekankan kepada akal fikiran, di mana manusia pendokong amalan ini, di mana manusia-manusia yang mengamalkan amalan humanisme ini sebenarnya golongan-golongan yang cerdik pandai dan bersahsiah terpuji, dan boleh katakan bertamadun lah. Disebabkan mereka ni dia kata bertamadun, tak ada apa-apa kes, diorang baik-baik, diorang kata tanpa Tuhan pun boleh baik, jadi buat apa ada Tuhan. Itulah diorang. Jadi pada pendapat James R. Ongzia, sebenarnya J.R.
Ong Zhang ni dia kata sebenarnya tak ada apa-apa pun benda yang baik dalam fahaman tersebut. Sebenarnya fahaman ini pun sama je seperti fahaman atheism di mana orang zaman-zaman Yunani dulu guna, di mana dia orang tidak mempercayai Tuhan. Kenapa dia orang menafikan kewujudan Tuhan? Sebenarnya golongan humanisme ni dia fikir kalau dia orang baik, dia orang boleh hidup, dia orang boleh berjaya, dia orang boleh pandai, so buat apa dia orang perlu Tuhan? Orang lain kata kalau nak berjaya kena ada Tuhan, tapi dia orang ni tiba-tiba orang kata boleh berjaya tanpa Tuhan pun. Disebabkan itu dia orang menolak kewujudan Tuhan. Seterusnya kita akan pergi ke kesan fahaman humanisme terhadap iman. Dalam Islam mengatakan hubungan manusia dan Tuhan tidak akan terpisah dan tidak boleh terpisah. Kerana sebab apa boleh jadi begini? Memang manusia diberikan akal fikiran, diberikan tubuh badan yang sihat untuk melakukan kerja yang secara sempurna. Tapi manusia ini sebenarnya mempunyai banyak kelemahan. Kemampuan manusia terbatas, bukan seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ini tidak sempurna dan banyak melakukan kesalahan. Disebabkan itu manusia perlu mempunyai agama. Walaupun manusia ini bijak, walaupun manusia ini boleh pergi jauh, tapi tanpa agama manusia ini akan melakukan kesalahan. Jadi kalau kita ambil fahaman humanisme ni, kita sama je seperti Mujirah, iaitu bermaksud hanya meletakkan keimanan di hati semata-mata. Jadi sebenarnya kita walaupun kita berjaya, kita pandai, kita ada kereta semua, namun tanpa agama siapalah ke diri kita? Macam mana kita nak capai jati diri kita kan? Itu sahaja. Baik, Assalamualaikum. Apa itu hedonisme? Hedonisme bermaksud kesenangan atau keseronokan hidup untuk memperoleh ketenangan rohani. Budaya hedonisme ini mengutamakan hiburan dan pergaulan bebas semata-mata. Budaya ini telah dihebahkan sebelum tahun Masihi lagi. Mereka yang mengamalkannya menganggap bahawa kesenangan dan kenikmatan adalah merupakan tujuan hidup. Perkataan hedonisme ini membawa banyak pengertian mengikut perspektif kajian sarjana terdahulu. Antaranya ialah kenikmatan, kesenangan, keseronokan, keberuntungan dan kebahagiaan. Tetapi yang jelasnya istilah hedonisme boleh dikatakan sebagai suatu perkara yang mendatangkan faedah kepada pengamalnya. Salah satu punca daripada budaya hedonisme ini ialah stesen televisyen yang sering menyiarkan rancangan yang bercorak hiburan yang boleh melalaikan anak muda. Selain itu, kewujudan pusat hiburan yang menjadi faktor wujudnya budaya hedonisme ini. Pusat bandaraya adalah tempat tumpuan untuk anak muda mengunjungi pusat hiburan kerana terlalu banyak pusat hiburan boleh dipilih untuk dikunjungi. Ketidakkawalan kewujudan pusat hiburan ini sebenarnya boleh mendatangkan kerosakan dan kepunahan diri generasi pewaris. Operasi pusat hiburan sepatutnya dikawal rapi agar budaya hedonisme ini dapat dikawal dan dibendung daripada menguasai jiwa dan minda anak muda. Tambahan pula, kurangnya didikan agama dan pemerhatian daripada ibu bapa juga merupakan salah satu punca berlakunya budaya hedonisme. Sebenarnya budaya hedonisme ini telah pun wujud di kalangan ibu bapa kita. Jadi anak-anak zaman sekarang dibesarkan dengan suasana penuh bebas dan menyimpang dari acuan timur. Implikasinya anak-anak menjadi liar dan sukar dikawal. Antara akibat daripada budaya hedonisme ini ialah satu,
menyebabkan generasi muda lupa akan matlamat hidup yang sebenar. Kedua, meningkatkan gejala kebejahatan sosial dalam kalangan remaja dan belia. Ketiga, menggagalkan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang berwawasan dan yang berilmu pengetahuan. Yang keempat, perkembangan ekonomi negara sedikit demi sedikit akan merudum. Ibarat tanpa sebarang tapisan boleh menyebabkan berlakunya kesan yang sangat besar terhadap pemikiran umat Islam. Selain itu, apabila ideologi barat ini berjaya dimasuki serta dibiarkan dan diamalkan oleh umat Islam itu sendiri, ia boleh melahirkan masyarakat umat Islam yang berpemikiran humanis, artis, sukuralis, hedonis dan pemikiran-pemikiran yang lain. Oleh itu, kami berharap bahawa umat Islam perlu disedarkan terhadap penyerangan ideologi barat ini kerana ia telah mampu menjejaskan pemikiran serta merosakkan akidah dan kehidupan umat Islam. Pada pendapat kami, pandangan dan pemikiran Belanda Islam perlu diperluaskan serta diterapkan kepada umat Islam, terutamanya bagi generasi pada masa kini, kerana untuk menghalang berlakunya penyerangan ideologi barat ini terhadap pemikiran umat Islam. Sekian, terima kasih.